Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini buat julung-julung kalinya satu simposium perubahan iklim 2022 berlangsung di Parlimen Malaysia di bawah pejabat Ketua Pembangkang berkaitan bagaimana Malaysia ke arah mendepani kemelut perubahan iklim. Jadi sempena dengan itu kami di Esrawani mengangkat topik ini kerana adakah kita seolah-olah isolasi ataupun terpisah daripada apa yang kita lihat berlaku di luar sana, termasuk yang berlaku pada ketika ini banjir besar yang melanda bumi Pakistan. 1/3 bumi Pakistan dilanda banjir. Begitu juga di beberapa negara Eropah, heat wave ataupun stroke harbor berlaku di kebanyakan negara-negara Eropah, termasuk di Amerika Syarikat pada ketika ini. Kalau ikutkan banjir ini, negara kita juga pertama kalinya ketika bulan 12 yang lalu, negeri-negeri yang jarang mendapat banjir teruk termasuk di pantai barat ini sudah pun dilanda banjir besar, termasuk di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, dan tidak terkecuali apa yang kita lihat berlaku beberapa pusaran air besar misalnya di Baling ataupun di Yan Kedah, dan perkara ini semakin kerap berlaku. Sama ada kemarau, sama ada banjir ataupun bah ataupun tiupan ribut yang kemungkinan jarang sekali berlaku di satu negeri ataupun kawasan tetapi sudah menjadi rentan. Apakah ini satu petanda negara perlu bersiap siaga lebih cekap berhadapan dengan fenomena perubahan iklim? Jadi Profesor Dr. Frederlin Tangang, Elias Tajuddin Mahmud, Profesor Jabatan Sains Bumi dan juga Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia bersedia pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, Tuan Haji. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi membincangkan isu yang begitu penting, bukan hanya di seluruh dunia, terutamanya juga di Malaysia. Kita begitu ketara menerima impak perubahan iklim ini, dan jadi sesuatu isu yang harus kita bincang di semua peringkat. Itu yang menarik kerana kita perlu mengarus perdanakan diskusi ataupun diskurs perubahan cuaca ini, dan kami di Esrawani sentiasa menghubungi Prof dan juga rakan-rakan saintis untuk mendapatkan maklumat terkini. Mungkin untuk update terkini berkaitan dengan tahap suhu cuaca dunia yang dikatakan semakin meningkat, walaupun IPCC misalnya meletakkan threshold ataupun satu benchmark perlu dikuatkuasakan oleh semua negara di dunia ini untuk mengelakkan negara dunia ataupun dunia berhadapan dengan perubahan cuaca yang ekstrim apabila dunia semakin panas. Jadi update dari Prof. Ya, Tuan Haji, sebenarnya pada ketika ini, kalau mengikut laporan IPCC yang terbaru, peningkatan suhu dunia berbanding dengan aras sebelum zaman industri di Eropah adalah sekitar 1.1 darjah Celsius lebih tinggi daripada aras berkenaan. Tetapi ini adalah sekitar dalam 3 tahun yang lepas. Jadi kalau mengikut laporan yang terbaru, aras itu mungkin sudah meningkat ke aras dalam sekitar 1.2 darjah, ya, 1.2 darjah Celsius lebih tinggi berbanding dengan aras sebelum zaman perindustrian di Eropah. Jadi Tuan Haji, aras 1.2 ini sebenarnya sangat-sangat tinggi dan juga sudah mendekati aras yang ditetapkan ataupun disasarkan oleh Perjanjian Paris, di mana pemanasan global itu harus dikekang di bawah 1.5, kerana jika melebihi 1.5 impaknya kemungkinan lebih teruk daripada yang kita rasai daripada sekarang, ya, seperti yang Tuan Haji sebut tadi. Walaupun kita sudah berada di aras 1.1 atau 1.2, masih di bawah 1.5, tetapi impak yang dilaporkan di seluruh dunia sudah semakin parah. Gelombang haba di Eropah, di Amerika yang begitu teruk, seperti di England misalkan. Begitu juga banjir di Pakistan. 1/3 daripada tanah Pakistan itu berlaku banjir.
dan lebih daripada 1,000 orang mati akibat daripada malapetaka banjir yang di Australia juga begitu, banjir yang begitu teruk. Dan sebut pasal banjir juga, kita tidak ketinggalan apa yang berlaku di Selangor, apa yang berlaku di Kelantan, Terengganu dan juga baru-baru ini apa yang berlaku di Kedah. Sesuatu yang jelas sekali menunjukkan bahawa keadaan sudah berubah. Dan kalau kita lihat rekod pun Tuan Haji, bukan hanya tahun ini Ya. Kalau kita lihat rekod beberapa dekad yang lepas, trend itu memang berlaku peningkatan bencana iklim. Jadi jelas bahawa perlu kita kekang perubahan iklim ini di bawah aras 1.5 supaya impak itu tidak semakin teruk Tuan Haji. Ya, Prof, dari pemerhatian dan juga kajian Prof dan rakan-rakan, dari tahap kesedaran masyarakat negara kita, rakyat di negara kita, semua pemegang taruh lah, tak kira pemimpin, kerajaan, NGO, akademia dan juga orang-orang persorangan, dari aspek perubahan cuaca dan juga bencana iklim ini, adakah kita sebenarnya ambil mudah dan setiap kali bencana iklim kita akan menuding jari, itu salah, ini betul dan sebagainya, dan kita menganggap kita terpisah kerana negara kita terlindung dari lingkaran api Pasifik, misalnya tidak sama macam Indonesia ataupun Filipina yang macam-macamlah bencana alam. Jadi kita take for granted tentang hal perubahan iklim. Yang jelasnya Tuan Haji, pada pendapat saya lah, yang jelasnya bahawa walaupun setengah pihak berpandangan bahawa kita terlindung daripada bencana seperti taufan dan sebagainya, tetapi data ataupun kenyataan hari ini jelas bahawa kita juga terkesan secara teruk impak perubahan iklim disebabkan oleh fenomena banjir yang semakin teruk, seperti apa yang berlaku di Selangor dalam akhir tahun lepas misalkan. Jadi soalan tadi sama ada rakyat kita sedar atau tidak isu perubahan iklim ni, saya rasa tahap kesedaran kita di Malaysia masih rendah tentang isu perubahan iklim dan bagaimana kita rakyat di jalanan, rakyat di pelosok-pelosok kampung, boleh dipengaruhi oleh fenomena banjir, fenomena kemarau, fenomena bencana yang akibat dari perubahan iklim ini. Ya. Jadi saya rasa kalau kita dibandingkan dengan di negara-negara maju, di mana rakyat mempunyai kuasa sampai ke tahap menukar kerajaan akibat daripada kerajaan yang kurang peka terhadap ataupun kurang mengambil inisiatif mengenai perubahan iklim, seperti apa yang berlaku di Australia, seperti apa yang berlaku di negara-negara barat begitu. Di Malaysia kita beranggapan bahawa kita tidak dipengaruhi iklim, perubahan iklim, tapi sebenarnya di sebaliknya, dan pemanasan global akan berterusan dan kita akan berterusan menerima impak perubahan iklim ini. Ya, Prof, kita amat terkesan dengan perubahan iklim dan kita juga beranggapan perubahan iklim masih hanya berlegar kepada perubahan cuaca, isu pemanasan suhu, tidak terkait dengan isu sosioekonomi, misalnya keselamatan ataupun kedaulatan makanan, berkaitan dengan isu masyarakat komuniti yang rentan, seperti mana yang kita lihat sama ada mereka terlibat dengan banjir ataupun kawasan-kawasan yang mudah terkesan akibat bencana iklim. Jadi mengapa kita perlu menukar mindset ini? Kerana perubahan iklim akan melandai semua perkara yang kita sebutkan tadi, Prof. Betul Tuan Haji ya. Kita harus menangani perubahan iklim ni secara holistik. Bukan hanya bukan hanya di peringkat kerajaan persekutuan, bukan hanya di peringkat kerajaan negeri, tetapi harus di setiap lapisan pemegang taruh, dan bukan hanya di peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan begitu, tetapi di semua peringkat ya. Jadi kalau saya boleh ulas sedikit Tuan Haji tentang bila kita bercakap mengenai impak perubahan iklim ini, dia bergantung kepada 3 perkara. Ya.
Pertama, bencana itu sendiri, dan bencana ini, bencana iklim ini, uh, apabila peningkatan suhu itu meningkat, maka kejadian bencana itu kan meningkat. Tetapi dalam masa yang sama, impaknya itu akan juga dipengaruhi oleh sejauh mana rentannya sektor ataupun kawasan ataupun komuniti berkenaan. Itu satu. Dan faktor ketiga yang menentukan sama ada impak itu besar, kuat atau tidak juga adalah apa yang kita panggil sebagai pendedahan ataupun exposure ni kepada ni. Jadi exposure ini berubah-ubah. Apabila kita membangun secara tidak mampan, misalkan kita menebang hutan secara tidak mampan, membuat pembangunan secara tidak mampan, sebenarnya apa yang kita buat adalah kita mendedahkan komuniti, mendedahkan sektor dan sebagainya itu kepada bencana yang semakin saban hari semakin meningkat. Jadi impak itu akan meningkat. Jadi di sini kita nampak keadilan iklim itu, Tuan Haji, ya, sebab kita bercakap mengenai keadilan iklim bukan sahaja di peringkat antarabangsa, di antara negara maju dan juga negara membangun, tetapi keadilan iklim di mana yang sebenarnya yang menerima impak iklim itu adalah rakyat biasa, rakyat jalanan, orang-orang kampung. Jadi kalau kita tidak mengambil kira aspek mengenai bagaimana impak itu boleh dikawal, saya rasa di situ tidak ada keadilan iklim itu, ya. Prof, dari statistik ramai mengangkat bahawa negara kita negara membangun menuju sebuah negara maju. Jadi sumbangan pelepasan karbon kita tidaklah setinggi negara-negara Eropah ataupun Amerika Syarikat, sekitar 0.37% saja. Jadi mengapa kita nak bersusah payah? Jadi kita kenalah gesa di peringkat multilateral, misalnya UN ataupun perjanjian Paris itu perlu dikuatkuasakan untuk menekan negara-negara maju Eropah dan juga Amerika Syarikat. Mengapa negara kita perlu bersusah payah? Jadi sedangkan kita perlu membangun, kita perlu menyediakan pembangunan, memberikan pekerjaan, membawa pelabur asing datang ke negara kita. Jadi kita perlu buka tanah, kita perlu tebus guna pasir laut dan juga jadikan pulau-pulau buatan untuk menampung pembangunan negara kita untuk menjadi sebuah negara yang standing dengan mereka. Jadi adakah konotasi dan juga retorik ini wajar kita raikan ataupun kita perlu bersikap adil kepada keadilan cuaca ini? Betul, Tuan Ji. Perkataan keadilan iklim itu sebenarnya merujuk kepada bahawa apa juga kita lakukan dalam menangani isu perubahan iklim ini melihat kepada sejarah pembebasan gas-gas rumah hijau itu, ya. Dan kalau kita lihat memang negara-negara besar dan negara maju daripada mula mereka telah menjadi pembebas utama gas-gas rumah hijau ni, seperti negara Amerika dan negara-negara Eropah. Jadi mereka pada pandangan saya memang harus bertanggungjawab dalam menangani isu ini dan membantu negara-negara maju seperti yang Tuan Haji sebut tadi, bahawa negara-negara kecil, negara-negara maju seperti Malaysia sendiri yang kalau kita mengikut faktanya, jumlah pembebasan gas-gas rumah hijau kalau dalam peratusnya itu hanya kurang daripada 1% berbanding dengan negara-negara besar seperti Amerika yang dalam sekitar 25%, China lebih daripada itu, dan juga negara-negara di Eropah yang tentunya jauh lebih tinggi daripada pembebasan apa yang dibebaskan oleh Malaysia. Dan kalau kita lihat negara-negara kecil seperti negara-negara kepulauan kecil, seperti Tuvalu, Seychelles, Maldives, mereka lebih terdedah. Padahal sumbangannya terlalu kecil, ya. Jadi memang di bawah Paris Agreement, Tuan Haji, di bawah Artikel 9, telah disebut di situ bahawa negara-negara maju ini sepatutnya mempunyai obligasi tanggungjawab dalam membantu negara-negara membangun, memastikan bahawa kita masih terus membangun, dan terdapat klausa di situ menunjukkan bahawa negara-negara maju ini menyediakan financial, dana, kalau saya tak silap, bermula daripada tahun 2025 dalam kuantum sekitar 100
bilion US dollar kepada negara-negara maju untuk membantu negara maju mengadakan langkah-langkah mitigasi dan juga langkah-langkah adaptasi untuk memastikan bahawa kita terlindung oleh impak-impak perubahan iklim dan boleh meningkatkan daya tahan kita terhadap perubahan iklim. Tapi itulah Tuan Haji, saya nak sebut di sini, dalam kita memastikan bahawa keadilan iklim itu, kita juga di dalam negara ini, kita harus memastikan bahawa apa yang kita lakukan itu selari dengan hasrat untuk kita meningkatkan daya ketahanan daya iklim ini. Pembangunan kita harus mampan. Kita tidak boleh membangun secara membabi buta tanpa sains, di mana apabila kita membangun, apa yang kita buat sebenarnya mendedahkan komuniti, mendedahkan satu tempat, mendedahkan satu sektor itu lebih tinggi kepada impak perubahan iklim. Jika itu berlaku, kita sendiri yang rugi sebenarnya. Rakyat kita sendiri yang menerima impak, dan mungkin keuntungan yang kita peroleh dari pembangunan kita mampan itu hanya sedikit berbanding dengan impak yang kita akan alami. Jadi while kita berdebat mengenai keadilan iklim di peringkat antarabangsa ini, di mana negara maju harus membantu negara kecil dalam kita mengadakan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi ini, kita juga harus lihat konsep keadilan iklim itu kepada di mana rakyat di kampung-kampung, rakyat di jalanan juga harus menerima konsep keadilan iklim di mana pembangunan itu harus mampan, Tuan Haji. Itu pada pandangan saya. Ya, itu yang saya nak soal seterusnya. Untuk mencipta ataupun membina masyarakat berdaya tahan dari risiko bencana. Ini satu piagam Hyundai ataupun diangkat oleh bangsa-bangsa bersatu bahawa kita perlu mengangkat semua komuniti berdaya tahan ataupun rentan yang boleh melindungi mereka dari sebarang bencana iklim. Ini jelas. Kalau masyarakat yang paling bawah B40 ataupun di kampung-kampung nelayan, apabila mereka ditimpa musibah bencana ataupun ribut taufan, mereka tidak boleh ke laut untuk menangkap ikan, untuk kais pagi, makan pagi. Jadi mereka lah kelompok yang paling rentan, paling susah dan paling terkesan apabila dihimpit bencana iklim berbanding mereka yang tinggal di bandar yang ada pendapatan yang besar dan sebagainya. Jadi mengapa ini perlu kita angkat? Apabila bencana iklim berlaku, kita perlu ada sistem ataupun program mitigasi dan perancangan-perancangan akan datang tidak mengulangi perkara yang sama. Misalnya, mereka tidak boleh lagi berada di lembangan sungai yang akan menjadi banjir setiap kali hujan sikit pun. Tetapi mereka tidak mampu kerana mereka tidak ada tanah lain. Mereka hanya duduk di tepi sungai ataupun di tepi laut. Jadi pandangan kita untuk bergerak ke hadapan, kita tidak boleh menidakkan kehendak-kehendak masyarakat yang kecil ini ataupun yang rentan ini dibawa dalam arus perdanakan keadilan iklim ini. Betul Tuan Haji, betul. Saya percaya bahawa untuk kita maju ke hadapan dan memastikan bahawa kita mempunyai daya tahan terhadap impak perubahan iklim ini, kita harus melihat ini sebagai satu isu yang pendekatannya bersifat holistik. Kita tidak nak ini hanya menjadi isu di peringkat kerajaan persekutuan misalkan. Walhal tidak dilihat secara serius di peringkat kerajaan negeri ataupun di peringkat PBT, kerajaan daerah tempatan misalnya, dan sebagainya, daerah misalkan. Jadi ini harus kita lihat semua dan semua berperanan sebenarnya, bukan hanya kerajaan, bukan hanya NGO, tetapi orang seperti saya pun sebagai saintis sebenarnya mempunyai peranan juga untuk menyediakan maklumat-maklumat yang berguna kepada kerajaan supaya kerajaan boleh membuat keputusan dengan baik, Tuan Haji. Jadi semua mempunyai peranan. Jadi pada pendapat saya tidak terlalu lewat untuk kita bersedia menyediakan pathway kepada Malaysia misalkan. Bagaimana kita bergerak ke arah itu? Kita tidak hanya menumpu kepada mitigasi, hanya mengurangkan gas-gas rumah hijau misalkan tanpa melihat bahawa kita juga harus membangun. Tetapi pembangunan itu harus mampan dan dalam proses kita menjadikan pembangunan mampan itu kita harus melihat bagaimana
ada proses adaptasi itu boleh dilakukan Ya. supaya apabila berlaku bencana ini, sebab bencana ini bersifat global, perubahan iklim bersifat global. Jadi kalau hanya Malaysia yang cuba menurunkan gas-gas rumah hijau, tetapi negara-negara lain mungkin gagal. Jadi iklim akan sentiasa berubah, pemanasan global akan meningkat, dan kalau mengikut apa yang kita pembacaan dan pemahaman saya Tuan Haji, kalau mengikut laporan IPCC, dalam kurang daripada 10 tahun, 8 tahun exactly Tuan Haji, kadar pembebasan tahunan gas-gas rumah hijau ini harus dikurangkan 50% daripada 50 dalam sekitar 56 gigatan CO2 equivalent kepada sekitar 20 hingga 30 pada tahun 2030. Jika kita gagal berbuat demikian, jika dunia gagal berbuat demikian, suhu dunia akan meningkat lebih 1.5 dan mungkin meningkat lebih daripada 2 darjah. Dan kalau mengikut kajian-kajian yang dilakukan oleh penyelidik lain di dunia, likelihood ataupun keberangkalian dunia sebenarnya berjaya ke arah ini sangat-sangat kecil ya. Dan kemungkinan suhu dunia ini akan di abad penghujung abad ke 2021 ini, abad ke 2100 ini, akan menuju kepada bukannya 2 tetapi 25, antara 25 dan juga 3 darjah. Dan itu satu peningkatan yang sangat tinggi berbanding dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi impaknya juga akan tinggi. Jadi adaptasi kita, pembangunan mampan kita sangat-sangat penting pada ketika ini. Bagaimana kemana kita arah kita tuju untuk memastikan bahawa walaupun bencana itu meningkat, tetapi mungkin impaknya kurang kerana kita telah meningkatkan daya tahan kita, pembangunan kita mampan, pendedahan kita kepada impak bencana ini dapat dikurangkan dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat penting Tuan Haji. Ini mudah-mudahan apa yang kita bincang tentang keadilan iklim ini ataupun perubahan cuaca dunia ini boleh menjadi agenda utama dalam kita memilih pemimpin dalam pilihan raya umum ke-15, kerana negara dunia lain sudah menunjukkan kerajaan yang tidak memberi tumpuan kepada isu keadilan iklim ataupun perubahan cuaca, mereka boleh tombang. Di Australia, isu di Parti Konservatif di United Kingdom sekarang, dan begitu juga bagaimana Presiden Biden mempertahankan untuk midterm pilihan raya Presiden Amerika pada hujung tahun ini juga berhadapan dengan rakyat mereka berkaitan dengan agenda perubahan cuaca. Jadi negara kita, kalau kita nak gerak ke hadapan, perlu memilih pemimpin dan juga kerajaan yang membawa agenda ini. Sekian saja dalam perbincangan saya bersama Prof. Dr. Fredlyn Tangang Elias Tajuddin Mahmud, Profesor Jabatan Sains Bumi dan juga Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.